Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pelajar KPK 3012. Baik, kuliah minggu 11 ni kita akan bincangkan berkenaan dengan kolaborasi guru dalam program pendidikan inklusif, ya, sama seperti tajuk-tajuk sambungan daripada tajuk yang lepas. Okey, dalam buku pendidikan inklusif ada di bab 7, 8 dan 9, ya. Okey, kandungan kita punya kuliah pada minggu ni adalah berkenaan dengan kolaborasi guru pendidikan khas dan juga kebajikan dan keperluan murid inklusif. Okey, kita lihat dulu peranan guru pendidikan khas dalam program PPI. Di sekolah yang ada program pendidikan khas, guru penongkanan pendidikan khas atau penerangan PPKI membantu menyaras program PPI mengikut garis panduan yang disediakan, ya. Membantu pentadbir mengumpulkan dan menguruskan mesyuarat JPPKS, iaitu Jawatankuasa Pengurusan Pendidikan Khas Peringkat Sekolah, merancang dan mengurus MBK di PPKI ke PPI, menyediakan data berkaitan dengan program pendidikan inklusif untuk keperluan jabatan ataupun PPD atau Pejabat Pendidikan Daerah, dan memastikan warga sekolah peka dan memahami MBK yang berada dan juga belajar di program PPI. Seterusnya, peranan dan tanggungjawab pihak sekolah, iaitu pertama ialah guru pendidikan khas. Pertama sekali perlu mengenal pasti MBK yang berada di kelas arus perdana ataupun di PPKI bagi ditempatkan dalam program pendidikan inklusif. Guru pendidikan khas berperan sebagai guru pendamping dan juga berperan sebagai guru resos. Maksud di sini, guru pendamping dan guru resos ini dia tiada jawatan yang khusus kerana disebabkan oleh kekurangan guru di sekolah ketika ataupun dalam situasi sekarang ini, maka guru pendidikan berperan sebagai guru pendamping, membimbing dan membantu MBK semasa PDP, membantu menyediakan RPI MBK, berbincangan dengan guru mata pelajaran, bekerjasama dengan guru arus perdana berkaitan tentang perkembangan murid, ya. Dan seterusnya berperanan menyediakan BBM, ya. Dalam guru resource ini perannya ialah menyediakan BBM atau bahan bantu belajar dan membantu guru dalam kelas arus perdana, ya, semasa PDP. Tetapi disebabkan keadaan kekurangan guru, maka peranan itu diambil oleh guru pendidikan khas untuk membantulah guru-guru dalam PDP, ya, di arus perdana, ya, sekiranya diperlukan, ya. Kalau tidak diperlukan, maka guru pendidikan ini berada di kelas pendidikan khas sedia adalah. Okey, kita lihat peranan guru pendidikan arus perdana dalam PPI ini. Kalau kita lihat pengenalan di sini, menurut Muhammad Sofi bin Nazri, Rohan Hamzah, Amiruddin 2010 ini menyatakan bahawa pendidikan merupakan salah satulah agenda kebangsaan, ataupun negara yang memberi pendidikan untuk semua, tanpa mengira sama ada murid pendidikan khas ataupun murid arus perdana ataupun murid tipikal. Jadi guru arus perdana ini berperanan dalam pendidikan inklusif dari segi menyediakan kemudahan asas untuk pelajar, contohnya kursi meja, pengurusan penyelenggaraan alat bantu belajar dengan baik, ya, berperanan memberi bimbingan, ya. Dalam kuliah saya yang ketujuh ada menjelaskan berkenaan dengan pengurusan pendidikan inklusif, ya, kelas pengurusan bilik darjah di pendidikan inklusif, apakah perkara-perkara yang perlu disediakan oleh guru inklusif. Okey, seterusnya kalau kita lihat guru arus perdana ini memberi maksud bahawa dalam istilah mainstream ini diistilahkan sebagai penempatan bagi pelajar berkebutuhan dalam suasana yang paling kurang menghargai ataupun bilik darjah biasa. Maksudnya mainstream ataupun penempatan, di kelas aliran perdana ini atau bersama dengan murid tipikal ini untuk murid berkebutuhan khas, supaya mereka boleh belajar bersama-sama. Ya, secara umumnya menurut tahun 2001 menyatakan bahawa mainstream ini merujuk kepada penempatan terpilih. Maksudnya murid pendidikan khas yang telah disaring dan dipilih, maka mereka ini ditempatkan di kelas inklusif mengikut tahap mereka lah. Ya, di sini sebenarnya peranan guru arus perdana juga untuk menentukan di manakah mereka boleh menempatkan murid pendidikan khas ini, ya, dalam kelas inklusif. Okey, seterusnya kita lihat peranan guru mata pelajaran. Okey, guru mata pelajaran maksudnya subjek. Tadi guru arus perdana, overall guru secara umum. Guru mata pelajaran ini dia berperanan sebagai menerima dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bagi murid berkebutuhan khas dalam kelas inklusif. Bekerjasama dengan guru pendidikan khas untuk menjaga kebajikan MBK, melaporkan perkembangan dan pencapaian akademik murid, berbincang dengan guru pendidikan khas untuk meningkatkan PDP MBK. Okey. Dan tadi ialah peranan guru mata pelajaran, dan kita lihat pula peranan guru bimbingan dan kaunseling. Okey, apa maksud bimbingan? Bimbingan ialah proses menolong yang melibatkan usaha memberi arahan secara teratur serta mengandungi maklumat sesuai bagi menentukan agar sesuatu matlamat tercapai oleh orang yang menerimanya.
lazimnya penentuan kebajikan dan perkembangan dirinya. Ini yang dibawa masuk oleh Osman Muhammad tahun 2000 lah. Manakala istilah kaunseling ini ialah sebagai bantuan dalam menyelesaikan masalah perubahan atau masalah individu atau klien yang dilakukan oleh pembantu kaunselor yang benar-benar berpengetahuan dan berkebolehan sehinggalah seorang itu boleh membuat keputusannya dengan baik. Ini mengikut Saporasi PON 2011 lah. Jadi bimbingan ialah proses menolong, kaunseling ialah menyelesaikan masalah. Jadi peranan guru bimbingan dan kaunseling dalam kelas inklusif ini ialah memberi khidmat bimbingan dan kaunseling kepada MBK, dan ibu bapa dan juga peniaga. Menjadikan laporan khidmat kaunseling untuk MBK jika perlu dan bekerjasama dengan guru pendidikan hal untuk menjaga kebajikan MBK yang berada di kelas inklusif. Okey. Seterusnya kita lihat peranan guru disiplin. Di setiap sekolah kita sedia maklum bahawa ada guru disiplin kan. Okey, peranan utama guru disiplin ialah menyediakan laporan atau maklumat berkaitan disiplin bagi murid yang terlibat. Maksudnya sekiranya ada kes disiplin di kalangan MBK, maka mereka juga tidak terkecuali daripada direkodkan tingkah laku MBK itu yang serius dan membukan kaedah pengubahsuaian tingkah laku lah, dan difailkan maklumat mereka ni atau masalah mereka ni untuk dibantu dan diambil tindakan selanjutnya. Kedua, peranan guru disiplin adalah membantu tadbir melancarkan pelaksanaan PPI. Maksudnya rekod perkembangan semasa tingkah laku MBK dalam PPI. Rekod perkembangan semasa tingkah laku MBK dalam PPI. Dan yang ketiga, bekerjasama dengan guru pendidikan hal berkaitan masalah tingkah laku MBK. Jadi maksudnya perlu berbincang dengan pemakaran pendidikan hal, pihak sekolah, ibu bapa untuk membantu mengatasi masalah tingkah laku murid MBK ini dalam kelas inklusif. Itu ialah peranan guru disiplin. Okey, kita beralih kepada peranan guru pemulihan khas. Apa peranan guru pemulihan khas Dan guru pemulihan khas ini berada di sekolah rendah. Okey, di sekolah rendah. Manakala di sekolah menengah ialah guru intervensi yang mana dia duduk di bawah panitia bahasa Melayu. Peranan guru pemulihan khas dan guru intervensi ini ialah membantu dan memastikan murid-murid menguasai 3M, membaca, menulis dan mengira. Jika berlaku keciciran, maka mereka inilah yang akan membantu supaya mereka dapat dipulihkan. Okey, peranan guru pemulihan khas di sekolah rendah ialah mengenal pasti MBK yang berada di kelas arus perdana yang ditempatkan dalam PPI bagi sekolah yang tiada PPI ataupun tiada PPKI. Maksudnya sekolah yang tiada PPKI, maka murid ini perlu juga ditempatkan di PPI tetapi dengan bantuan guru pemulihan khas. Berperanan dalam mengenal pasti murid berkebutuhan khas yang berada dalam kelas arus perdana bagi ditempatkan dalam program pendidikan inklusif atau PPI bagi sekolah yang tiada PPKI. Hal ini dibimbing oleh guru pemulihan mempunyai kemahiran terlatih. Maksud guru pemulihan ini diberi latihan berkenaan dengan kanak-kanak berkebutuhan khas, bagaimana nak mengurus ini di sekolah yang tiada PPKI. Dan seterusnya mengenal pasti MBK yang berada dalam kelas pemulihan khas bagi ditempatkan dalam PPI bagi sekolah yang tiada PPKI. Maksudnya sekarang ni murid pemulihan dari perdana berada di kelas pemulihan khas dan guru pemulihan mengenal pasti bahawa murid ini perlu diinklusifkan semula, dihantar ke kelas mereka atau kelas yang lain mengikut tahap mereka supaya mereka ini dapat dipulihkan. Itu peranan guru pemulihan khas. Dan seterusnya, guru pemulihan bekerjasama dengan guru pendidikan khas dalam melaksanakan PPI. Yang ini sekiranya ada sekolah itu ada program PPKI, program pendidikan integrasi. Jadi guru pemulihan perlu bekerjasama melaksanakan PPI ini dengan guru pendidikan khas. Guru pemulihan mempunyai kemahiran atau latihan sama seperti guru pendidikan khas. Mereka ada pendedahan, tetapi guru pendidikan ini lebihlah latihannya kerana itu bidang mereka. Maka guru pemulihan dapat menjalankan pengajaran dan pembelajaran terhadap MBK bersama-sama dengan guru pendidikan khas. Itu sebabnya dalam kuliah yang lepas, bulan minggu 10 ada saya terangkan tentang model co-teaching, pengajaran bersama. Mungkin guru pendidikan khas, guru pemulihan khas mengajar di kelas dia dan boleh juga dibantu oleh guru pendidikan khas. Okey, dari segi keseluruhannya umumnya peranan guru merealisasikan PPI. Menurut saya ini 2020 menyatakan bahawa peranan guru PPI ini sama ada di guru perdana ataupun guru pendidikan khas, peranan atau amanah yang diberikan ialah berasaskan kepada ketuhanan. Pada masa yang sama, guru PPI juga melaksanakan 4 konsep, 4 komponen peranan, iaitu pertama pengajaran. Maksudnya pengajaran ini kita sedia maklumlah dari segi PDP,
ataupun sekarang ni guru-guru melaksanakan PDPR, pengajaran dan pengajaran di rumah, di rumah. Jadi mereka menggunakan pelbagai kaedah, pelbagai cara untuk membantu guru-guru ni, murid-murid ni supaya mereka boleh belajar, boleh meneruskan pembelajaran. Dan sebenarnya salah satu petunjuk untuk menuntut ilmu ni ialah kita mesti menuntut ilmu dengan cara berguru. Okey. Dan seterusnya peranan guru PPI ini ialah dari segi aspek penyelidikan. Okey, dari segi penyelidikan, guru juga melaksanakan kajian-kajian tindakan, kajian-kajian kes di sekolah untuk memperbaiki dari segi PDP. Dan seterusnya juga guru-guru PPI ini melaksanakan perundingan. Perundingan ni maksudnya berunding atau berurusan dengan ibu bapa, dengan komuniti, dengan kumpulan pelbagai disiplin, untuk orang kata membantu meningkatkan kemahiran asas educate, malahan juga memberi pengetahuan dan kemahiran sedia ada guru juga, supaya mereka dapat bagaimana mengawal atau memberi intervensi kepada murid-murid berkeperluan khas ini dan juga murid-murid tipikal di dalam kelas inklusif. Dan seterusnya ialah guru PPI atau guru yang terlibat dalam pendidikan inklusif ini perlu profesional. Maksudnya mereka perlu melaksanakan program pendidikan inklusif ini secara profesional dan boleh orang kata melaksanakan tugas dengan ilmu pedagogi mereka, ilmu kemahiran sosial mereka, dan mereka juga perlu ada kemahiran multitasking, iaitu kemahiran yang pelbagai dalam satu masa untuk membantu murid ini meneruskan pembelajaran mereka di dalam kelas inklusif. Okey. Seterusnya kita lihat aspek kebajikan dan keperluan murid inklusif. Okay, tadi kita dah tahu banyak peranan daripada peranan pentadbir sekolah, peranan guru pendidikan khas, guru penekanan pendidikan khas, guru disiplin, guru kaunseling, dan juga peranan guru pemulihan khas, untuk membantu dalam kelas inklusif. Jadi apa kebajikan dan keperluan murid inklusif? Pertama sekali memberi bimbingan dan kaunseling bagi sokongan kendiri, membina hubungan sosial dan kemahiran sesama rakan sebaya di dalam bilik belajar, membina keyakinan diri murid dalam PDP dan juga sokongan moral dan minat dalam pembelajaran. Itu sebabnya dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif diperkenalkan body support, sistem sokongan di kalangan rakan mereka, di kalangan body support di kalangan guru, body support di kalangan ibu bapa, body support di kalangan komuniti, bagi merealisasikan supaya murid inklusif ini dapat belajar dengan cara yang baik. Dan itu sebenarnya kementerian secara holistik, secara holistik itu sebenarnya perlu dilihat sama ada murid ini belajar dalam sudut akademik, sudut co-curriculum, co-akademik, dan juga kemahiran-kemahiran sosial yang lain. Kalau kita lihat dalam kerangka holistik itu memang jelaslah. Okey. Seterusnya ini ialah link Teaching in Inclusive Program. Saya telah kongsi link ini, nanti anda melihat dalam YouTube bagaimana beberapa pendekatan yang diberikan oleh sistem pendidikan di luar negara juga, dan juga di Malaysia juga, yang kita boleh kongsi bersama. Apa yang saya kuliahkan ini ada terdapat juga di dalam link Teaching in Inclusive Program ni. Anda boleh lihatlah nanti semasa anda sambil santai dan sebagainya, boleh lihat. Okey, dan mungkin juga boleh mengulang kaji lah. Okey, itu saja untuk kuliah minggu ke-11. Dan dari kuliah minggu ke-11 ni saya telah sertakan dengan tugasan kumpulan supaya anda lebih faham. Okey, tugasan kumpulan ini adalah hasilkan satu artikel ilmiah 7 hingga 10 muka surat berkaitan topik dengan merujuk buku, jurnal, artikel dan penyelidikan atas talian sekurang-kurangnya 5 sumber rujukan. Jadi anda boleh merujuklah di atas talian saja. Okey, artikel mesti mengandungi nama kumpulan, ahli kumpulan dan nomometrik, kandungan topik. Dalam kandungan topik ini ada definisi tajuk, pengenalan dia apa, isi kandungan ni apa dia punya isi yang utama, perbincangan dan rumusan. Jadi semua definisi, pengenalan, isi kandungan, perbincangan dan rumusan ini perlu ada sumber rujukan yang berkaitan dengan tajuk itu. Sumber rujukan ni macam kita buat kajian literatur lah. Anda boleh lihat pada buku yang pendidikan inklusif yang anda boleh guna. Jurnal yang berkaitan dengan tajuk, anda Google saja tajuk tu, katakan peranan guru pemulihan khas, anda Google saja dia akan keluar banyak. Jadi anda pilihlah artikel yang sesuai, dan juga pendidikan atas talian. Mungkin ada kata-kata kerja dan sebagainya. Mungkin juga anda boleh rujuk nanti kata kerja saya tahun 2020 berkenaan dengan kesediaan guru dan pendidikan inklusif juga boleh. Anda Google saja, ada akan keluar lah. Dan juga anda kena nyatakan sumber rujukan lah. Jadi
saya dah skopkan setiap kumpulan tu berlainan tajuk supaya anda terus berfokus ya. Dan format saya sediakan sini tulisan area 11, spacing 1.5 dan justify. Jadi format yang anda kena hantar nanti ialah dalam PDF lah supaya apa yang ada tulis itu dia tidak lari ya. Upload tugasan di tapak main guru mengikut masa yang telah ditetapkan ya. Okey, dan seterusnya ialah inilah tugas-tugasan kumpulan kuliah. Ada 12 kumpulan. Setiap kumpulan telah diagihkan ikut tajuk-tajuk inilah. Jadi anda berfokuslah. Contohnya kumpulan 1 peranan pentadbir sekolah, mungkin anda boleh lihat dari segi peranan pengetua, guru besar, peranan guru penekanan ya. Dalam pelaksanaan PPI. Kumpulan 2 peranan guru perdana dalam PPI, yang ini lebih kepada guru perdana, guru mata pelajaran dan semua guru. Peranan guru pendidikan khas dalam PPI, guru peranan guru bimbingan kaunseling dalam PPI 4, 5 peranan guru disiplin dalam PPI, 6 peranan guru pemulihan khas dalam PPI, 7 peranan guru resource dalam PPI, 8 peranan kumpulan pelbagai disiplin atau multidisiplin. Ini kemahiran-kemahiran pakar lah, seperti psikologis, pentuturan, terapis dan sebagainya. 9 peranan rakan body support. Ini lebih kepada rakan dalam kelas, peranan pelajar tipikal itu. Okey. 9 peranan 10 peranan ibu bapa. Ini ibu bapa kanak-kanak lah, bagaimana mereka beri sokongan dari mulai PMBG, sarana. Ini semua ada dalam kajian-kajian lah, boleh lihat. 11 peranan komuniti, ini masyarakat, dan 12 ialah peranan alat sokongan teknologi. Alat sokongan ni banyak ya, berkenaan dengan murid. Mungkin kita bincangkan sebelum ini apa peranan alat tu. Contohnya untuk murid penglihatan, pendengaran, masalah pembelajaran. Jadi anda ulas dan anda dapatkan tinjauan-tinjauan literatur. Jadi semua penulisan artikel ini mesti ilmiah berdasarkan kepada kajian-kajian yang lepas ya. Jadi anda ada satu kumpulan ada 10 atau 12 orang, boleh agihkan tugas lah mengikut topik yang telah diberikan tadi dan juga isi kandungan tadi ya. Okey, semoga anda semua dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik ya. Agihkan ketua kumpulan dan agihkan mengikut tugas ahli masing-masing. Okey. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.